dalam perkara yang boleh dikenakan tindakan mengikut rang undang-undang kanun tata jenayah. Ya. Tan Sri, semalam saya terbaca komen yang dibuat oleh yang bekas Perdana Menteri iaitu Tun Dr. Mahathir berkenaan dengan penjualan sebuah lebuh raya Max yang dibuat oleh Tan Sri Abu Shahid, di mana bekas Perdana Menteri Tun meminta supaya Tan Sri Abu Shahid sendiri memberikan penjelasan kepada publik, kerana kata Tun kalau dia nak jual milik dia sendiri okey, tapi kalau dia jual suatu aset yang kerajaan bagi bantuan kepada dia semasa nak buat lebuh raya itu, ya, aset lebih 900 juta dan dia telah jual dan dia mendapat keuntungan atas angin. Jadi tindakan ketika membiayai sebuah projek prasarana seperti itu dengan menggunakan duit awam, dana awam ini, yang kemudiannya setelah pemegang konsesi itu melakukan operasinya selama 5-6 tahun, dia jual dan dia dapat keuntungan mudah. Dan ini apakah juga termasuk dalam takrif sabotaj ekonomi macam menentang kes empangan di Kota Belud tadi? Itu idea pertama, saya baru terlintas. Idea kedua saya terlintas adalah kerana ini kes mahkamah, dan saya akan menyekat saya. Tapi saya cuma nak menyebut satu projek yang kita memberi dana kerajaan sebanyak 250 juta untuk satu tujuan. Dan ketika saya mendedahkannya di dalam parlimen, berbahas dengan Menteri Pertanian waktu itu, dipertahankan oleh beberapa orang rakan yang berhormat. Ya? Tetapi kemudiannya saya mendapat faham, saya dipahamkan ya, melalui maklumat yang ada di tangan saya sekarang, rupanya yang kuat mempertahankan itu pun terbabit. Rupanya sebab lembu ni dia ada kulit, Tan Sri. Kulit lembu ni sebenarnya boleh memberikan satu peluang perniagaan yang lumayan. Patutlah kita bersungguh sangat pertahankan. Tapi sampai masa nanti insya-Allah kita akan maklumkan. Tan Sri, dalam kanun kesesaan ini tertera di sana satu fasal ya, berkenaan dengan memiliki dokumen ni, ya, memiliki dokumen, surat, segala macam lah, ya, yang dianggap sebagai boleh, ya, possession of document dengan izin and publication detrimental to parliamentary democracy. Kemudian printing, sale, etc. of documents and publication detrimental to parliamentary democracy. Saya mohon penjelasan Yang Berhormat Menteri, ya. Katakanlah saya mendapat akses kepada satu surat daripada seorang peguam yang bertindak bagi pihak Perdana Menteri, ya, Kerajaan Malaysia. Kemudian menulis surat dia ini kepada Ketua Hakim Negara, menulis surat dia kepada Presiden Mahkamah Rayuan, dia tulis surat kepada Hakim Besar Mahkamah Tinggi Melaya. Agak menarik. Saya baca dengan izin. We write to Yang Amat Arif on the above matter, as we seek to appraise your lordship of a specific development whereby peguam berkenaan disebut has been appointed on behalf of Government of Malaysia, in particular by Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, sebut nama, and Datin Paduka, isteri kepada Perdana Menteri. Yang saya nak timbulkan ialah, sejak bila takrifan Government of Malaysia ni termasuk Perdana Menteri dan isteri? Yang tu saya timbul keraguan sikit, kekeliruan saya. Ya, baik. Itu tak apa. Fasa pertama memaklumkan kepada hakim berkenaan dia telah dilantik oleh Kerajaan Malaysia. Dan kata peguam ini, Kerajaan Malaysia itu adalah Perdana Menteri dan isteri. Baik. Disebut di sini bahawa the nature of this legal assignment is confidential at present. Buat masa ini sulit. But if required, this lawyer kata, dia boleh hadir secara peribadi untuk berjumpa Yang Arif Hakim menerangkan apa dia sensitif itu, confidentnya apa dia, sebagai
Akibat daripada pelantikan dia sebagai hakim, maka dia akan travel ke New York, London, Dubai, Paris untuk tempoh 3 minggu. Kemudian dia kata lagi, dia perlukan ini semuanya mestilah diselesaikan sebelum pilihan raya umum yang akan datang. Ya, Tan Sri, seorang peguam, tulis pada Ketua Hakim Negara, bagi tahu dia dilantik oleh kerajaan, yakni Perdana Menteri dan isteri. Kemudian dia perlu travel ke beberapa bandaraya besar, New York, London, Dubai, Paris. Kita tahu Paris hujung bulan ini memang ada perbicaraan di Mahkamah Paris oleh 2 investigative judges terhadap skandal pembelian Skopin yang katanya mengaitkan tokoh politik kita. Saya tak sentuh. Tetapi kalau memohon penangguhan dengan memberikan alasan sebegitu, kemudian surat itu yang berhormat terang di sini completed before the general election, in bracket, which is rumored to be very soon. Surat kepada Ketua Hakim Negara, CC kepada Perdana Menteri, CC kepada isteri Perdana Menteri. Minta laluan. Sila. Ini Tuan Speaker, satu perkara yang cukup serius. Ya, di mana seorang peguam boleh menyatakan beliau dilantik oleh kerajaan. Ya, saya nak minta sahabat saya daripada Macang, adakah sahabat saya tahu bahawa kerajaan sebiasanya diwakili oleh peguam negara, dan juga peguam negara ini dipisah, jabatan peguam negara dipisah kepada 2 bahagian. Satu untuk kes jenayah, di mana memang dikendalikan oleh Timbalan Pendakwa Raya, dan lagi satu ini di bahagian Federal Council, ya, peguam kanan persekutuan atau peguam persekutuan yang mengendalikan perkara-perkara sivil. Jadi soalan kepada Macang, adakah surat yang dibacakan itu menyatakan bagaimana beliau ini dapat dilantik? Dan saya nak tanya terus terang Macang, siapakah peguam ini? Adakah ianya Datuk Syafi Abdullah? Terima kasih rakan saya dari Puchong, Tan Sri. Saya timbulkan perkara ini kerana rang undang-undang yang sedang kita bahaskan ini memanglah dia menyebut kalau kita ada dalam possession kita dokumen yang dianggap detrimental to parliamentary demokrasi. Apa dia kaitan dengan parliamentary demokrasi? Cabang kehakiman, cabang eksekutif. Puchong bangkitkan kepada saya, apakah ini satu amalan biasa? Yang faham kita, kes-kes yang membabitkan kerajaan Malaysia, memang itulah peranan peguam negara. Misalnya dalam kes yang disebut oleh bekas Ketua Jabatan Siasatan Jenayah Perdagangan, Datuk Ramli Yusof, dalam kes dia membenteras gejala kongsi gelap di Johor yang membawa penangkapan seorang suspek, kemudian dibuang ke jeli. Siapa yang membuat affidavit bagi membebaskan suspek ini? Datuk Ramli kata sepatutnya peguam negara membantu dia bagi pihak polis, tapi tak. Yang membuat affidavit bagi pihak suspek ini adalah peguam negara. Peguam negara membuat affidavit ke atas suspek kongsi gelap dan akhirnya bebas. Lawannya siapa? Lawannya Datuk Ramli yang terpaksa hire peguam lain. Ini dah kong kali kong, dah tunggal langgang. Ya, nah? Jadi, kalau itu boleh berlaku, sahabat saya dari Puchong, bukanlah satu yang aneh untuk kes ini. Datuk Seri Dr. Muhammad Syafiee Abdullah ini menyebut dengan jelas, ya, bahawa dia telah dilantik oleh kerajaan Malaysia, in particular nama Perdana Menteri, isteri Perdana Menteri, assignment luar negara, New York, Paris, mesti selesai sebelum pilihan raya.
Wan pernah cerita, nak dapat penangguhan daripada hakim tak mudah juga hakim bagi. Kadang-kadang hakim tak bagi, ada peguam yang terpaksa berhujah dalam mahkamah sampai rebah. Kerana tak sihat, hakim suruh jalan juga. Yang ini, hakim juga manusia biasa. Saya tak nak bersangka buruk pada hakim. Tapi kalau dah surat menyebut Perdana Menteri lantik, isteri lantik, sisi pula surat tu pada Perdana Menteri dan juga isteri. Dalam kes yang sensitif tu pula peguam ni sekata dia boleh berjumpa dengan peguam negara secara sulit. Nak jadi apa kita ni? Minta laluan. Ucung sekali lagi. Ya, sila. Terima kasih rakan saya daripada Machang. Terima kasih Tan Sri Speaker. Untuk rekod peguam yang sama ini telah pun mewakili satu daripada suspek di dalam kes Altan Tuya pada permulaannya. Ya, juga hasil daripada itu terdapat terbongkaran beberapa SMS di antara peguam tersebut dan juga yang amat berhormat Perdana Menteri. Soalan yang saya nak tanya kepada sahabat saya daripada Machang. Kebiasaannya seseorang itu tulis surat kepada peguam Tan Sri, kepada Hakim Tan Sri. Kita minta penangguhan. Kebiasaannya alasan tersebut ditulis di dalam surat tersebut secara jelas. Kita dapat hadir untuk memberikan Ketua Hakim Negara satu briefing berkenaan dengan perkara-perkara sensitif. Adakah itu berlaku dalam surat tersebut? Saya belum melihat surat tersebut, Tan Sri. Ya, tapi ini memang satu keadaan di mana kita sebagai peguam yang amalkan guaman, we want to know. Ya, adakah surat tersebut meminta untuk satu confidential meeting, satu. Dan keduanya, adakah ianya disalinkan kepada pihak bersebelahan? Yang berhormat Machang, boleh dapat satu penjelasan? Terima kasih. Machang, sedikit Machang, lanjutan atas isu yang sama. Sedikit boleh pulau. Machang, saya di Suhakam untuk menjadi Suruhanjaya Hak Asasi Manusia. Dilantik seterusnya mewakili negara dengan izin ASEAN Intergovernmental Human Rights Commission. Saya rasa ini satu perkara yang perlu diperjelaskan oleh pihak kerajaan kerana ia melibatkan satu individu yang mewakili nama baik kerajaan. Saya mohon penjelasan. Tan Sri, sahabat saya dari Puchong bertanyakan apakah kandungan surat itu meminta perkara ini, karena ini melibatkan seorang yang tidak berada dalam Dewan Mesyuarat yang dapat mempertahankan diri dan sedemikiannya. Itu cuma caution saya, hati-hati. Tan Sri, saya ingat Tan Sri nak ingatkan saya sebab melibatkan Ketua Hakim Negara, ya, ataupun tapi seorang peguam biasa. Dia juga seorang rakyat Malaysia yang apabila dia melakukan satu perkara akan ada timbal balas reaksi. Sebab itu saya kaitkan tadi, apakah dengan saya memiliki dokumen seperti ini nanti, apabila kanun kesesaan ini berkuat kuasa, saya akan terdedah kepada tindakan. Walhal Tan Sri bangkitkan soal authenticity of the letter. Ya, saya sempat melakukan risikan saya, bahkan kes-kes yang dimohon penangguhan sudah pun sah ditangguhkan. Adakah ianya disalinkan kepada peguam lawan? Menjawab soalan Puchong, dalam surat ini tidak ada salinan kepada peguam lawan. Jadi Tan Sri, saya hormati teguran Tan Sri. Saya harus berhati-hati. Ya, tapi sebagai seorang yang mengambil interest public at large sebagai keutamaan, inilah platform terbaik untuk saya
mengena pun, tak perlu pergi New York pun, tak perlu pergi Paris pun, tak perlu pergi London seperti mana surat. Tapi SK kepada Perdana Menteri dan sebagainya, dalam keadaan Perdana Menteri tak lantik dia, tak tahu menahu. Ini lebih serius. Sebab itu yang saya soalkan ialah proses untuk kita meluluskan dan kemudiannya rang undang-undang yang tertera di sini berkenaan memiliki dokumen yang dianggap sebagai boleh menjejaskan amalan perjalanan. Cukup menarik. Saya pun ingin berkongsi di sini maklumat yang saya ada tentang surat itu, sebab peguam-peguam yang menerima salinan itu telah mengesahkan kesahihan surat itu, ya, pada saya. Termasuk peguam yang mewakili Majlis Peguam, sebab Majlis Peguam terlibat dalam salah satu kes yang disenaraikan dalam senarai kes. Satu isu adalah sama ada kerajaan Malaysia ini boleh disamakan dengan Perdana Menteri dan isterinya. Itu satu isu, ya. Tapi yang isu lebih besar adalah permintaan dalam yang didedahkan dalam permintaan penangguhan kes itu, iaitu dia mengendalikan satu sensitive mission, ya. Apa sensitive mission ini yang perlu diselesaikan sebelum pilihan raya, dan melibatkan kes-kes mahkamah di 4 bandar raya di dunia ini, dan secara terperinci disebut tugas dia adalah pergi ke tempat-tempat ini, menemu duga saksi-saksi, mengambil statement, membuat claims dan sebagainya. Ini jadi satu isu kepentingan awam. Private matter. What is this about? Apakah implikasi dia, semua ini perlu dijawab oleh kerajaan. Dan balik pada hubungan dengan rang undang ini. Ini yang maksud kita dengan definasi atau takrifan yang cukup longgar. Espionage dengan izin Tan Sri disebut di sini, ya, saya baca dengan izin. Means an activity to obtain sensitive. When you are debating, you mesti ingat bahawa ini flow. Betul. I'm going to go back to him. So definasi ini sebagai contoh. So bagi saya ingin minta daripada pendapat daripada Macang. Definisi espionage di sini. An activity dengan izin, an activity to obtain sensitive information by ulterior or illegal means for the purpose that is prejudicial to the security or interest of Malaysia. Bolehkah Macang sekarang dituduh melakukan espionage sebab memiliki dokumen, dan ada juga kesahan lagi-lagi. This is what we mean, Dan Sri. Itulah isu dia yang saya nak bangkit pada Macang dan minta penjelasan daripada Macang. Terima kasih rakan saya dari Subang, Tan Sri. Itulah isu yang saya tadi berpendapat, maksud yang ingin saya sampaikan, dan saya mohon ianya dimasukkan sebahagian dari ucapan saya. Kerana apabila proses meluluskan rang undang-undang ini selesai, perkara yang dianggap sebagai memiliki dokumen yang mengancam menjejaskan perjalanan demokrasi. Sedangkan seperti disebut oleh Subang, seperti disebut oleh rakan-rakan saya dari Balik Pulau dan juga Puchong, ini sudah melibatkan isu kepentingan awam. Kerana surat yang memberikan perincian ini
seorang hakim juga seorang manusia biasa. Walau sebagaimanapun kita nak menghormati prinsip pengasingan kuasa, apabila tertera nama Perdana Menteri dan isteri, dan itu terbukti bila kita melakukan semakan terhadap kes-kes, ditangguh sungguh. Jadi ada kesan terhadap permohonan ini kepada perjalanan kes. Barangkali kalau ikut hari bulan sekarang, Tuan Sri, peguam ini sudah berada di luar negara sebab dia nak kena interview saksi, nak kena prepare affidavit, nak kena jumpa dengan nak kena negotiate dengan pelbagai pihak, nak draft claim, affidavit, interviewing witnesses who are in New York, London, Paris, Basel, segala macam. Jadi saya tinggalkan ini, Tan Sri, kepada Yang Berhormat Menteri yang akan menggulung dan menjawab. Kerana saya anggap ini seperti rakan-rakan yang lain, kita anggap ini sebagai satu isu yang serius, terutama ketika memohon penangguhan secara blanket terhadap puluhan kes. Yang pertama. Yang kedua, apakah benar itu membabitkan kerajaan Malaysia yang melantik. Has been appointed on behalf of the government of Malaysia, in particular Yang Amat Berhormat Perdana Menteri and isteri Perdana Menteri. Jelas. Macam minta penjelasan isu yang sama. Sorry, Tan John Batu. Just very short. Di sini macam saya juga nak tanya, kemungkinan boleh dimasukkan juga persoalan Tan Sri. Kalau lantikan ini daripada kerajaan, saya nak tahu siapa yang bayar kos guaman dan juga siapa yang bayar tanggung segala kos untuk peguam ini pergi ke merata tempat di dunia untuk mengambil arahan dan sebagainya. Itu adalah satu perkara yang saya rasa is in the interest of public. Kerana kalau dilantik oleh kerajaan, adakah kerajaan bayar untuk semua ini, Tan Sri? Macam sedikit saja. Saya kita bangkitkan isu ini berkenaan dengan undang-undang ini yang kita ingin tunjukkan berapa problematik kalau kita luluskan undang-undang. Tapi yang dipetua tadi sebut sama ada dokumen ini autentik atau tidak. Masalah sekarang, kalau undang-undang ini diluluskan, kalau ini tidak autentik, kita nak tahu penjelasan dari menteri. Kalau tidak autentik, 124I, dissemination of false reports, kena pula ke macam. Kalau ia autentik, kepentingan negara, so macam juga kena espionage, itu imprisonment for life. So ini yang jadi masalah dan kita harus jelaskan kalau undang-undang ini jangan keterlaluan sampai whistleblower tidak berani dedahkan dokumen. So itu yang tadi kita sebut kepentingan awam, tetapi rang undang-undang ini sebut kepentingan negara. Jadi apa yang kita harus jelaskan ialah perbezaan di antara kepentingan awam dan kepentingan negara. Kita harap dapat penjelasan daripada macam. Nanti macam. Sebab saya mengingatkan macam ialah menurut peraturan mesyuarat kita, setiap apa dokumen yang dikemukakan oleh seorang yang berhormat waktu berhujah, sama ada dia keratan-keratan akbar ataupun seperti begini, yang berhormat yang membawa itu bertanggungjawab kepada kesahihan. Itu sebab saya mengingatkan, apabila yang berhormat itu sudah ingat, sedar, itu terpulang kepada dia untuk risiko-risiko seterusnya. Karena ada ahli yang berhormat terdahulu, umpamanya macam mendiang Dato' Makoding yang membuat hujah, selepas itu diambil tindakan oleh polis kena mengasut. Begitu. Soal-soal lain itu yang berhormat saya tidak ambil kira, karena tugas saya mempengurusi mesyuarat. Dan bagi peguam-peguam pula yang tahu ini, umpamanya macam Subang, macam Pocong, mengesahkan, maybe they are within the privy of that thing because they got a copy. I have not got anything. Itu sebab. Sila. Tan Sri, terima kasih rakan saya dari Batu dan dari Puchong. Ya. Kalau yang menjadi peguam bagi pihak Perdana Menteri dan bagi pihak kerajaan Malaysia itu peguam negara, segala perbelanjaan, penerbangan, penginapan, makan minum dan entertainment dan sebagainya itu kita faham. Itu sememangnya entitled untuk dia. Ya. Tapi apabila kita melantik seorang peguam dan pengamal undang-undang persendirian bagi pihak kerajaan Malaysia, tentulah
soal pembiayaan kos ini haruslah ada pertanggungjawaban. Saya anggap itu persoalan yang sangat kuat. Yang dibangkitkan tadi oleh Batu soal authenticity yang juga Tan Sri ingatkan saya dan saya hormati, dan di pihak kami juga telah melakukan siasatan yang rapi. Saya tengok begini ya. Waktu kita luluskan undang-undang kesalahan keselamatan Tan Sri ya, kalau di pihak kerajaan dia penyataan daripada orang yang sudah mati pun boleh pakai. Tak mengemukakan eksibit pun boleh. Kemudian sabitan berdasarkan testimoni kanak-kanak pun tak apa. Ya, ini semua maknanya begitu sekali kelonggaran yang diberikan ya. Kalau nak sabitkan seorang yang disyaki sebagai menjejaskan keselamatan negara. Tapi dalam kes yang macam ini kan, dalam kes yang macam ini kita terpaksa go through proses keaslian surat, kesahihannya, apakah betul proses lantikan dibuat. Walhal musibah kepada hal ini membabitkan ada nak tanya? Ya, baik. Ya, kita juga Tan Sri melalui semakan kita juga, ya, melalui semakan kita juga Tan Sri di pihak Presiden Majlis Peguam sendiri juga mengesahkan, dan bahkan rakan saya dari Seputih, dia adalah antara kes yang dimohon penangguhan oleh peguam berkenaan, sebab peguam berkenaan mewakili utusan Malaysia lawan dengan Seputih dalam kes apa ni, ya. Jadi kes fitnah, soal azan masjid apa segala macam tu, itu pun sudah jadi kes, dan oleh kerana kita akses kepada rangkaian seperti ini Tan Sri, memang mengesahkan ada kes ditangguhkan, peguam mengesahkan dapat salinan, sedangkan alasan penangguhan itu Tan Sri semacam ada satu keistimewaan kepada manusia peguam ini. Sulit ni. Bagi tahu dengan Ketua Hakim Negara, bagi tahu dengan Presiden Mahkamah Rayuan. Yang ini saya anggap sebagai suatu amalan yang dilihat boleh mencetuskan keraguan, salah faham dan sebagainya. Jadi saya ingat yang inilah Tan Sri perkara yang saya angkat sebagai sebahagian daripada butiran perbahasan saya. Terima kasih.